Okey, saya mulakan. Semua dah bersedia? Okey, good. Okey. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terpedi bertemu kalian yang baik budi. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati GM Ahmad Rumaizi, Group Manager di Alhamdulillah Group. Yang saya hormati juga GM Al-Azadi, Group Manager di Catchers. Dan saya nampak ada GM Ida Rafida dan mungkin ada GM lain yang saya tak pasti. So kepada semua GM, selamat datang juga kepada ke session malam ini. Okey, tak dilupakan juga UM kita, UM Zahir, UM Abdul Rahman, UM Munawwarah, UM Joe, UM Yunus dan juga UM Fadlan. Dan yang saya kasih perunding takaful yang sedia ada dan yang diraikan pada malam ini, sahabat-sahabat kita bakal perunding takaful yang kita raikan pada malam ini. Okey. Jadi selamat datang ke Bicara Bisnes yang bertajuk takaful kerjaya ataupun kerjaya ataupun perniagaan. Okey. Dan perkongsian pada malam ini, sesi pada malam ini dibawakan secara langsung kepada anda oleh agensi Alhamdulillah dan juga Catchers. Jadi kepada tetamu-tetamu yang kita muliakan pada malam ini, semoga 1 jam yang anda berikan kepada kami pada malam ini, okey, akan menjadi satu titik tolak kepada perubahan besar dalam hidup anda semua, insya-Allah. Kenapa saya katakan begitu? Kerana ramai di kalangan kami ini sudah melaluinya dan kami ingin berkongsikan pengalaman kami kepada anda semua. Semoga anda juga akan menjadi sebahagian daripada kami selepas ini, insya-Allah. Garam ada, kicap pun ada, sayang tiada, terlupa bagi. Pantun ada, ucapan pun ada, sayang tidak berdoa lagi. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Akmal Abdul Majid untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wal kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sesungguhnya kami berkumpul pada malam ini ya Allah untuk menimba ilmu-Mu ya Allah. Mudah-mudahan pada malam ini bukakanlah pintu-pintu hati-hati kami ya Allah. Andai ada rezeki kami dalam perniagaan takaful ini ya Allah, maka lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, ya Razak, ya Wahhab. Ya Allah, pemudahkanlah setiap urusan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, di fasa endemik ini ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang tidak sihat ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Akmal atas bacaan doa. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita ke agenda yang utama, saya ingin orang kata memperingatkan kepada semua tentang beberapa perkara. Okey. Yang pertama, saya menjemput semua orang untuk turn on your camera. Okey, sebab bila kita on camera ni, kita memberi semangat kepada panelis-panelis kita untuk berkongsi. Bila mereka dapat aura anda, mereka lebih bersemangat dan mereka akan memberikan kembali aura mereka kepada anda. Okey. Dan yang kedua, saya mohon untuk semua orang tolong mutekan mic masing-masing. Supaya kita tidak mengganggu kelancaran perkongsian daripada panelis-panelis kita pada malam ini. Dan yang ketiganya adalah sesi soal jawab akan dibuka pada akhir program nanti. Okey, insya-Allah kita akan berikan lebih kurang 15 ke 30 minit untuk sesi soal jawab. Tetapi sekiranya anda ada soalan-soalan yang orang kata membara nak bertanya, okey, jangan unmute. Okey, jangan unmute. Anda boleh typekan soalan-soalan anda di ruang komen. InsyaAllah kita ada GM dan UM kita yang boleh menjawab soalan-soalan anda itu nanti. Dan yang keempat,
ialah format kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan ada 4 pusingan. Okey, kita akan 4 pusingan yang mana 3 pusingan pertama setiap panelis akan diberikan soalan, satu soalan setiap daripada mereka, dan mereka akan mengambil masa lebih kurang 8 minit setiap kali mereka menjawab untuk setiap pusingan. Dan pusingan keempat adalah pusingan orang kata pusingan untuk kill the session, okey, dan mereka diberikan masa 1 minit saja untuk orang kata conclude apa yang telah mereka kongsikan pada malam ini. Okey, dan selepas itu baru kita akan buka kepada sesi soal jawab. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan kedua-dua panelis kita pada malam ini. Okey. Panelis kita yang pertama adalah Encik Ammar Ubadah bin Muhammad Ali. Dan Ammar ni merupakan lulusan sarjana muda dari Washington University dalam bidang kejuruteraan elektrikal dan mempunyai pengalaman bekerja selama 26 tahun. Cuba fikir belajar engineering di USA, 26 tahun pengalaman pergi buat takaful. Kan? Kalau cuba kita fikir, di mana logiknya? Okay, tapi mana logiknya itu nanti Ammar akan sharekan dia. Kita akan nampak. Okay? Dan dikala ramai pemerintah takaful memerlukan masa selama setahun untuk mencapainya, Ammar hanya memerlukan masa selama 6 bulan sahaja, okay, untuk layak ke Star Summit Dubai dan juga kenaikan pangkat ke Aspirant Unit Manager. Dan semua ini beliau capai ketika beliau masih lagi bergelar sebagai seorang rookie. Okey, melangkah ke tahun 2022 sekarang ini, setakat bulan 6 2022, Ammar merupakan champion producer nationwide. Satu Malaysia di Great Eastern ni, Ammar merupakan berada di ranking pertama dari segi total production. Okey. Dan panelis kita yang kedua pula ialah UM atau Unit Manager Abdul Rahman bin Jabbar, anak muda yang belum mencecah usia 30 tahun. Tengok dekat skrin sekarang dekat skrin, flawless, nampak handsome di situ. Okey. Merupakan lulusan ijazah sarjana muda Sains Actuary. Okey. Dan beliau pernah bekerja di sektor perbankan termasuk di Bank Negara Malaysia. Kalau siapa yang tahu Bank Negara Malaysia ni antara satu orang kata majikan yang menyediakan manfaat yang terbaik di Malaysia ni. Tetapi anak muda ni mengambil langkah berani untuk keluar daripada zon selesanya dan bergerak sebagai orang kata perunding takaful secara sepenuh masa selepas 5 tahun bekerja di sektor perbankan. Dan beliau sepanjang 3 tahun beliau berada di dalam takaful ini, beliau telah layak ke Star Summit Kapadokia Istanbul 2021 dan merupakan penerima Top Star Award 2021. Beliau mendapat kenaikan pangkat sebagai unit manager pada tahun 2022. Tahniah kepada UM Rahman, okey, anak muda yang belum berusia 30 tahun lagi tapi dah mencapai lebih daripada apa yang beliau mencapai sekiranya beliau kekal di sektor perbankan. Dan akhir sekali, tak sedap kan kalau kata tak kenal siapa saya. Okey, nama saya adalah Rozaibi Muhammad Said. Saya adalah moderator anda pada malam ini. Saya berpengalaman bekerja selama lebih kurang 20 tahun dalam bidang guaman dan juga sumber manusia. Okey, dan saya mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan saya dan bergerak secara sepenuh masa. Selepas 2 bulan sahaja saya bergerak secara separuh masa sebagai ejen takaful. Jadi pada bulan Disember 2020 saya mengambil langkah drastik, langkah berani untuk melakukannya secara full time, secara sepenuh masa, dan ia adalah satu tindakan yang tidak saya sesali. Okey, dan saya sebenarnya sangat-sangat bersyukur atas peluang yang Allah hadirkan kepada diri saya. Dan setakat ini saya merupakan qualifier untuk Star Summit Kapadokia Istanbul 2021 dan kini merupakan Aspirant Unit Manager dan insyaAllah akan naik pangkat ke Unit Manager pada tahun 2023. Okey, cukup tentang saya. Jadi berbalik kepada kedua panelis kita pada malam ini. Sesungguhnya mereka ni bukan calang-calang orangnya. InsyaAllah pada malam ini mereka akan mengupas dan menerangkan kepada kita semua tentang prospek yang ada dalam bidang takaful, kerjaya atau perniagaan. Persoalan besarnya ialah ada masa depan ke jadi penerima takaful ni? Itu yang biasa kita nak tahu kan? Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya nak berfokus kepada saudara Ammar dulu, panelis pertama kita. Okey. Ammar sudah berada dalam industri takaful ni selama lebih kurang
setahun daripada bulan Julai tahun lepas sampai bulan Julai tahun ni. Okey, Ahmad dah berada dalam industri selama lebih kurang setahun dan masih lagi bergerak secara separuh masa. Okey, boleh tak Ahmad kongsikan apakah yang menarik minat Ahmad untuk menyertai bidang takaful walaupun sebenarnya Ahmad sudah mempunyai pekerjaan tetap selama 26 tahun okey, dan mempunyai pekerjaan tetap, dan selepas setahun bagaimana Ahmad melihat kedudukan Ahmad dalam industri ini pada masa hadapan. Jadi silakan Ahmad. Pertama kali terima kasih Tuan Moderator, IO saya. Saya tak ada pantun lah. Saya tak prepare pantun. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera. Okay, berbalik pada soalan moderator tadi. Kenapa? Actually, saya berada di ni setahun lah, genap setahun saya berada di sebagai seorang perunding takaful. Started out bulan Jun tahun lepas, memang tahun lepas. Pada ketika itu, masa tu actually saya dah expected to get untuk akan dipecat lah. So antara ni saya fikir alamak, better do something about it lah. So actually saya dah lihat kejayaan sebagai perunding takaful ni dah past few years lah. Dah survey, actually dah pergi di bos daripada satu lagi company yang lain, cuma tak proceed lah. Ada sebab-sebab dia saya tak proceed. Mungkin min Allah pun nak tunjukkan peraturan Allah tu cantik. Lepas tu mungkin kita pun pada masa tu pun kita dah expectation kan MCO tu. Cost sekarang ni pun, cost of living pun semakin tinggi. Masa tu saya duk fikir boleh nak buat Lala Move ke, nak buat Grab ke, sebagai ni kan. Tapi what makes ni, in fact actually beberapa tahun lepas tu, siapa yang kalau tengok siapa yang attend MYCP kita pada Sabtu lepas tu, Abang Pola cakap dia quit as a director of one of the banks kat Malaysia tu. Tapi saya tak quit lah, tapi saya buat Uber. Saya memang pernah buat Uber untuk beberapa masa tu, actually close to a year kot. Then after that Uber terpaksa tutup, shutdown punya operation kan. So saya berhentilah. Tapi masa tu memang untuk dapatkan extra income. Tapi dah alhamdulillah pada Jun tahun lepas tu saya attend sesi seperti malam ni lah. T-Boss yang IO sendiri, saya I think one of the speakers pada malam tu. Dia jemput saya. Lepas tu habis T-Boss, dia tanya pada saya, macam mana? Okey tak? So saya betul-betul fikir, okey lah, kita proceed lah. So dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, selepas tahun macam tadi Ruzaimi ada mention, saya sudah bergelar sebagai seorang aspiring unit manager. Actually tak terfikir pun pasal pangkat ni. Macam saya cakap tadi, the reason tu saya expectation saya untuk kena pecat kan. Tapi memang betul dalam selang 2 bulan semasa saya mulakan kerjaya ataupun kejayaan saya sebagai seorang perunding takaful ni, bos saya panggil saya, cakap, Amar, aku tak buang kau, tapi aku tak boleh nak maintain gaji kau lah. So basically dia cakap saya kena potong gaji awak sebanyak 50%. So pada masa tu syukur juga sebab at least saya dah mulakan sesuatu, cuma masa tu memang belum bergerak pantas lagi. So saya kembali kepada IO saya, masa tu saya panggilan IO saya Ruzaimi nak pelik pula. Saya bagi dia Pat, apa aku kena buat Pat untuk cover gaji aku ni Pat, 50%, which is a lot lah kan. Pada yang lain tu kata mungkin you guys are going through the same situation kan. So saya tanya dia, macam mana nak cover gaji ni? So berapa banyak sale aku kena buat? So masa tu I think dah masuk bulan 7 atau bulan 8. So Kepet cakap kau qualify je lah Dubai. Dubai at that time dia punya untuk rookie is 130,000 AMC. So alhamdulillah dalam masa 5 bulan saya dapat capai balik gaji yang saya hilang tu. So maksudnya saya decide to do something, maksudnya saya decide proceed sebelum maksudnya expedition tadi kan untuk dibuang kerja, tapi memang dibuang separuh lagi. Lepas tu
dan secara tidak langsung, maksud saya tak terfikir pun actually nak pasal kenaikan pangkat ke apa whatever kan. Saya memang actually daripada bulan Disember pula GMYZ pula approach saya cakap, Amar awak ni dah buat 65,000 collected. Cakap saya memang tak faham. Terus terang sebab kita masa tu target nak dapatkan gaji balik je. So cakap awak sikit lagi nak boleh qualify dah untuk AUM ni. Masa tu kita tak tahu dalam report satu tu keluar dalam rookie kan. So rupanya ada progression, ada career progression. So macam daripada rookie agent, seterusnya kepada agent dan seterusnya kepada aspiring unit manager. Tapi nampak gaya dalam masa 6 bulan tu saya sebenarnya dah boleh qualify. Itu yang saya think one of the things yang saya suka pasal kejayaan Takaful ni is based on merit. Bukan based on saya kenal IO saya dengan rapat ke, sebab saya kenal dengan JM Humaizi kan, memang saya tak kenal JM Humaizi pun actually. So it's based on your performance. So itu yang I think buat saya lagi jatuh cinta lah. So macam saya cakap tadi tu, so dalam masa 6 bulan, so actually saya qualify sebagai aspiring unit manager tu tepat pada 10.30 tak salahnya, pada 31 Disember 2021. Memang last minute lah. Memang saya duk kejar, duk cari, alamak macam mana ni. Cakap kalau tak sayang pula kan. But memang nak dapatkan 75,000 collected tu kan. So siapa yang tak faham ni, mana yang baru join tu kan, insyaAllah nanti IO kamu, saya boleh tanya IO lah. Jangan macam saya pula lambat dah 5 bulan buat orang tanya, apa benda tu collected tu semua kan. So alhamdulillah saya nampaklah career position. So insyaAllah kalau tak ada aral, saya ada lagi setengah tahun ni untuk saya masih dalam proses untuk ni, so untuk qualify kepada unit manager pada tahun 2023. Dan insyaAllah kalau tak ada halangan lagi, GM dalam masa saya rasa 2025 kan. Betul tak GM? Saya tak pasti yang tu. Tapi nampaklah career progression tu, maksudnya bila saya masuk ni, walaupun saya mungkin kalau ikut title daripada saya kerja tu sebagai director, sebagai dalam penggunaan bisnesnya, tapi doesn't mean a thing lah basically. Itu sekat nama, and then is a role yang saya ni. And betul buat masa ni saya masih buat this secara part time, tapi saya nampak kejaya Takaful ni ada progression dia lah. Macam tu lah Kepet. Okay, thank you Amar. Bermula sebab nak kena buang kerja, kena potong gaji 50%. Tapi sekarang ni nak kekal nak naik pangkat jadi UM, nak naik pangkat jadi GM. Okay, so kita nampak daripada bermulanya disebabkan oleh isu pekerjaan, isu gaji kena potong, tetapi dia dah dapat apa yang dia nak. Amar dah dapat apa yang dia nak pada bulan 11 2021, dia dah dapat apa yang dia nak, itu gaji 50%. Tetapi sekarang dia shock, dia nak pergi lebih jauh lagi. Kan? Okey, tanya Amar, tanya. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada panel kedua kita, Rahman. Okey. So Rahman, dikala ramai anak muda yang lebih selesa dengan kerja makan gaji, yang boleh dikatakan macam seolah-olah lebih terjamin masa depan mereka, Rahman ni pula dia menongkak arus, dia lawan arus. Dia tinggalkan alam pekerjaan di Bank Negara Malaysia dan pergi buat Takaful secara sepanjang masa. Kan? Dan alhamdulillah langkahnya tepat dan kini beliau telah naik pangkat sebagai seorang unit manager. So mungkin Rahman boleh kongsikan secara ringkas perjalanan Rahman di dalam industri ini sebagai ejen, dan apakah perbezaan yang ketara setelah bergelar sebagai seorang unit manager bermula pada tahun ini. Silakan Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan moderator yang handsome malam ni. Risau nak jawab soalan ni. Susah soalan ni, nervous saya. Ramai malam ni 103 orang. Ya, alhamdulillah. Syukur kita dapat berkumpul malam ni. Okey, untuk menjawab persoalan yang agak crucial daripada Tom moderator ni, okey, saya mulakan dengan perjalanan saya. Dalam mulanya saya berkecimpung dalam bisnes Takaful ni, saya ingat saya sekitar Mac 2019. Okey, tak lama sangat dan tak baru sangatlah. Okey. Dan alhamdulillah masa tu saya masih lagi part time, berstatuskan part time. Saya buat dulu part time selama 2 tahun, 2019 dan 2018. Okey. Dan dalam masa yang sama, walaupun saya part time, kita kena faham, part time dalam kita punya agensi Alhambra ni kan, super duper part time ni just istilah sahaja. Okey, nanti saya akan ceritakan di pusingan ataupun round yang seterusnya kenapa saya claim sebegini. Okey,
part time ataupun full time hanya istilah sahaja. Okey. Dan saya masa tu saya tak mengekang diri saya daripada untuk buat lebih daripada seorang part time kerana kemudahan-kemudahan yang agensi sediakan. Itu yang sangat-sangat menarik minat saya dalam bisnes Takaful ni, especially bila saya sertai agensi Alhambra Group. Okay? Dan dalam masa saya part time tu, saya cuba grow saya punya bisnes, saya cari rakan-rakan yang mana yang pun sama, mempunyai minat sama dengan saya, dan bila sampai dia November 2020, saya fikir kata dua. Saya fikir sama ada saya nak continue sambung kerja office ataupun saya nak buat full time business Takaful. Saya ingat lagi masa tu saya dapat offer manager dekat MBS Big Bank. Tapi saya fikir kalau saya terima accept offer tersebut, mungkin saya akan buat tu sebagai batu loncatan saja. Sementara untuk saya stabilkan diri saya ni, profil saya ni dalam bisnes Takaful. Tapi saya fikir balik macam jahat saya ni, sebab saya takut ialah credibility kerja tu saya tak dapat nak deliver the best lah to the majikan masa tu kan. Tapi saya ambil risiko tu saya ambil dan saya terjun memang orang cakap 360 darjah, saya terjun terus full time. Saya tak kira dah. Walhal masa tu saya punya isteri housewife. Saya betul-betul saya kerja seorang. Semua saya tanggung seorang-seorang. Okey. Tapi saya nampak susunan Allah Taala ni memang cantik. Okay, cantik. Kenapa saya cakap macam tu? Bila saya buat je full time bisnes Takaful, saya nampak memang naik mencanak-canak saya punya sales saya. Saya punya production saya yang saya bawa ke dalam bisnes Takaful ni. Alhamdulillah. Kenapa? Okay, apa yang membuatkan the reason why saya fikir bisnes Takaful ni adalah sesuatu yang memberi inspirasi dekat saya, dan saya nampak bisnes ni boleh sustain lama dan sangat solid pada saya. First, ciri-ciri bisnes itu sendiri. Okay? Yang mana kita boleh dengan satu saja kita punya jualan, kita boleh makan komisen selama 6 tahun. Memang lama. Jadi jiwa muda macam saya ni, anak muda kan, berjiwa milenial, saya fikir sampai bila aku nak kena lompat company kan. Aku tukar company sana, tukar company sini semata-mata nak dapatkan increment income yang cepat. Penat. Kita masuk tempat baru, kita nak kena adapt dengan new culture, new friend kan, new circle. Jadi saya fikir jalan pintas, apa jalan fast track untuk aku berjaya dan dapat income yang banyak dengan cepat. Okay, biasalah anak muda semua tak sabar kan, semua nak cepat. Okay, dan saya nampak bisnes Takaful ni boleh memberi saya peluang tersebut. Okay, dan saya masa tu saya biasalah budak maths kan, saya actuary kan, budak statistik. Memang saya sangat kalkulatif. Saya kira-kira dengan keadaan semasa, macam samalah macam Abang Amar cakap tadi, kita punya panelis pertama tadi kata dengan kos kehidupan semasa kan. Dan saya seorang yang breadwinner, kerja seorang-seorang. Jadi saya nampak peningkatan income yang cepat sangat diperlukan untuk saya punya situasi pada masa tersebut. Dan Takaful boleh memberi pulangan dalam setahun saja melebihi gaji saya di Bank Negara Malaysia. Bayangkan betapa cepatnya dia recover balik gaji saya tu. Memang cepat gila. Dia memang cepat. Memang kita seronok lah kan kalau dah cover balik segala kita punya remuneration dekat majikan sebelum ni kan. Dan saya fikir apa yang trigger saya nak income yang cepat. Sebab saya fikir kehidupan kos semasa ni kan, dengan kenaikan income tak seiring tau. Jadi kadang-kadang saya tak nak ada kata-kata ataupun perasaan terpaksa bercatu-catu berbelanja. Sebab sebelum tu masa saya kerja, saya kena bercatu-catu. Itu yang saya tak suka. Kan, sampaikan saya dah allocate siap-siap, perbelanjaan bulan ni hanya 1,000 ke 1,500 sahaja. Itulah saya nak kena belanja makan, minum, itulah nak balik kampung. Jadi benda tu sangat memberi limitation dekat saya untuk saya bergerak lebih jauh kan. Kita anak muda ni nak explore macam-macam. Saya belum tua lagi, belum 50 tahun. Jadi kalau pada peringkat macam saya ni, saya nak cuba macam-macam kan, nak pergi sana, nak pergi sini kan, nak explore sana, nak explore sini kan. Jadi saya nampak inilah bisnes yang boleh memberi saya kepuasan, flexibility dan
package pendapatan lumayan dalam masa yang singkat. Itu yang kita nak, dalam masa yang singkat. Okay. Dan alhamdulillah sekarang saya dah promoted to unit manager dalam masa 2 tahun. Alhamdulillah on track saya punya promotion, dan sekarang saya telah mempunyai satu perniagaan sendiri. Okay? Bila saya naik jadi unit manager ni, saya ni diibaratkan sebagai business owner. Kenapa? Saya ada team saya sendiri. Saya ada dedicated team saya sendiri, yang mana alhamdulillah saya sudah memiliki sekitar 28 team, yang mana itu adalah business partner saya, dan saya telah saya telah menguruskan tim saya ni kan, dari segi apa yang saya buat dengan tim saya kan. Bila saya ajak tim saya kan, bila saya ajak kawan-kawan saya join saya, apa yang saya boleh tolong diorang, itu yang saya nampak, itu yang memberi kepuasan kepada saya. Sama ada dari segi dia boleh improve dia punya income, pendapatan dia. Kita faham kan sekarang ni anak-anak muda, dan lebih-lebih pula saya punya tim ni kebanyakan umur macam saya, milenial punya umur. Jadi bila milenial punya umur, saya punya rakan sebaya, saya nampak okey, ini adalah pace yang orang kata BBNU lah, orang cakap baru-baru nak up kan, yang orang kata pun serba tak cukup, komitmen tengah banyak, income pun cukup-cukup makan, ataupun kalau lebih pun mungkin tak lebih sangat, betul tak? Jadi bila cukup-cukup makan ni, kita memerlukan ekstra pendapatan melalui bisnes takaful yang tidak terlalu membebankan. Kenapa saya kata begitu? Sebab bisnes takaful ni ianya dijalankan secara online. Itu yang menarik. Permohonan pun diuruskan secara online. Kita nak submit claim apa semua tu, itu pun secara online. Jadi ianya tidak menjadi satu masalah untuk sesiapa saja berkecimpung dalam bisnes takaful. Ini yang saya nampak. Jadi bila saya nak ajak kawan-kawan saya, walaupun yang agak sibuk dengan kerja hakiki, dan bila saya cuba terangkan, ini yang dia nampak. Oh, tak adalah kritikal sangat kan, sebab semuanya online. Kalau macam balik kerja malam-malam kan, spend time sekejap, setengah jam ataupun sejam, dah boleh settle lah kerja kan. Claim pun tak adalah setiap bulan, betul tak? Jadi itulah sedikit yang saya dapat membantu tim saya, dan alhamdulillah dalam kalangan ramai-ramai 28 orang tu, dan ada dah tim saya yang baru join tak sampai setahun pun lagi. Saya ingat saya dalam dalam 8 bulan macam itulah, 8 ke 9 bulan pun dah menjana pendapatan 2,000 lebih dah setiap bulan. Jadi itulah yang saya rasa memberi satu kepuasan untuk saya, bila mana saya ada tim dan saya bantu tim saya untuk bukan jadi seperti saya, malah jadi hebat lagi. Itu yang sangat-sangat menarik kan. Kita bukan nak maintain kau tak payah nak naik pangkat, aku je aku nak di atas. Kau tak payah. Bukan. Culture bisnes takaful ni dia lagi merangsang anak-anak muda ni kan. Tim kita ni kau naik pangkat. Itu culture kita. Kan, itu culture kita. Betul-betul based on, macam abang cakap tadi, based on merit kan. Betul-betul performance based ataupun effort based punya measurement untuk kita evolve ataupun grow dalam this business. Okay, saya situ je daripada saya. Okay, lepas tu tuan moderator. Okay, thank you Rahman. Wow, hebat saya pun macam terkesima tadi 5 tahun kerja di bank, dan gaji dah tinggi ni, letak jawatan, buat takaful dalam masa setahun boleh dapat gaji 5 tahun di bank. So sangat saya pun memang serius ni, saya terkesima sebenarnya. Sebab saya tak tahu cerita ni. Dalam masa setahun dia boleh cover gaji yang 5 tahun punya dekat bank. Okey, jadi apa yang saya dapat daripada perkongsian kedua panelis kita pada round pertama ni, basically takaful ni boleh jadi kerjaya, boleh jadi perniagaan, boleh jadi kedua-duanya. Semuanya bergantung kepada apa yang anda hendak. Macam Amal tadi, Amal masih lagi di peringkat sebagai agent ataupun kita panggil sebagai orang kata self-employed. Jadi dia menjadikan, setakat ini Amal masih lagi menjadikan takaful sebagai kerjaya beliau. Tetapi Rahman yang sudah mendapat kenaikan ke unit manager, kini bergerak sebagai seorang ahli perniagaan dan menjadikan takaful ini sebagai satu perniagaan dan juga kerjaya beliau untuk jangka masa panjang.
Okey, dan yang saya juga kata dengan apa Ahmad cakap tadi, yang kenaikan pangkat di takaful ni semuanya based on merit. Okey, tidak kata dia baik dengan CEO, dia baik dengan orang di Great Eastern, maka dia dapat kenaikan pangkat awal, tidak. Dia dapat kenaikan pangkat ke AUM, Aspire Unit Manager, dalam masa 6 bulan berdasarkan pencapaian beliau sendiri. Rahman mendapat kenaikan pangkat ke Unit Manager dalam masa 2 tahun berdasarkan kepada pencapaian beliau sendiri. Bukan sebab muka dia flawless ke, bukan sebab dia masih muda. Okey? Tetapi disebabkan oleh pencapaian mereka sendiri. Jadi, nak cepat, nak lambat, anda tentukan. Nak kerjaya, nak jadikan bisnes, anda tentukan. Okey? So sekarang ni saya nak upkan lagi kita punya game. Saya nak upkan kita punya game malam ni untuk kita masuk ke fungsi yang kedua supaya kita punya perbincangan pada malam ini menjadi lebih rancak lagi. Okey, kita berbalik kepada panelis pertama kita, Amar. Okey, tadi Amar kata yang perjalanan karier dalam takaful ni bermula daripada rookie agent kepada EUM. Kan? Dan lepas tu of course lah dia nak jadi pengalaman UM, akhirnya menjadi seorang GM. GM ni dalam takaful is orang kata highest ranking lah. Okay? Tetapi Ahmad ni berjaya menjadi AUM ketika masih bergelar rookie agent. Dan insyaAllah akan menjadi unit manager pada tahun 2023 macam Ahmad cakap tadi kan. Okay. Selepas setahun setengah sahaja dalam industri ni. Jadi saya pasti ramai yang teruja nak tahu dengan percayaan Ahmad ni dan nak tahu apa rahsia di sebalik career progression yang sangat cepat berlaku kepada Ahmad ni. So mungkin Ahmad boleh kongsikan sedikit. Okey, sebenarnya tak ada rahsia pun. Macam tadi Rahman dah mention pasal sistem sedia ada yang yang ada di agensi kita lah. Semacam masa saya mula-mula join, memang pada bulan pertama, sebulan setengah tu memang saya tak ada iPad. Saya memang guna sepenuhnya satu, kita ada ready made quotation di Telegram. So itu yang saya selalu beritahu pada teammate saya juga, siapa yang nak join. Jangan risau. Ada setengah tu saya difahamkan, ada setengah company atau setengah agensi tu memang dia make it compulsory. Setiap agent yang join kena terus ada iPad. Tapi tidak di Alhambra. So maksudnya kita boleh gunakan ready made quotation di Telegram. So kita macam saya contoh basic kita memang ada medical card atau hibah. So setiap tu. Tapi unless contoh tiba-tiba klien kita come back to us, kita minta yang tak ada di dalam quotation dia ada. Tak ada masalah juga. Sebab kita disediakan setiap agent yang berada di Alhambra, kita di-assignkan satu admin. So kita boleh approach pada admin. So kita macam saya, admin saya dulu pada masa tu Syafiq. So saya telefon Syafiq, minta tolong buatkan contoh quotation saya, klien saya ni minta untuk 700,000 untuk I-grade generasi. Itu salah satu produk kita lah. So biasanya bila agensi ramai, so tempat kita sabar sikit lah. So yang tu actually buat saya juga alamak, rasanya aku kena ada iPad jugalah eventually. Tapi itu ya a good thing pasal GapB dan agensi kita. Pada masa tu pula ada cash contest. So, saya kejar cash contest tu. So alhamdulillah masa bulan kedua tu saya menang cash contest dalam total jumlah dalam 1,500. So saya guna duit cash contest tu untuk invest dalam iPad. So maksudnya saya ada tool saya sendirilah. So sebelum tu memang mengharapkan daripada admin kan. So selepas tu bila dah ada iPad situ okay, cepat sikit lah. Saya ni pula jenis yang patut macam saya cakap tadi, saya make that move tu because saya dah tanya Kepat tadi sebab Pat, macam mana aku nak cover gaji aku kan. So nak cover gaji jangan cepat, so kita kena kerja cepat sikit lah. So bila let's say orang minta quotation, so insyaAllah dalam 20 minit, 30 minit kita boleh set, okay, aku dah siap quotation kau, jom kita go to Zoom, aku go through dengan kau, kita punya quotation. Itu salah satu daripada apa yang saya buat lah pada initial tu. Dan keduanya of course lah, attend training. InsyaAllah once you all join kami, kita ada latihan setiap minggu. So yang ni pastikan jangan tinggal. Sebab insyaAllah setiap minggu tu ada je benda baru yang kita akan belajar. Sebab pengalaman masing-masing berbeza. Macam contoh hari Isnin lepas kita ada satu sesi bersama One Legacy, kita punya unit besar kita. So saya banyak belajar daripada mereka.
perkongsian daripada Aimi dengan Annie. So walaupun kita dah setahun, kita tak, jangan cakap kita dah tahu semua lah. Memang ada je benda kita akan dapat tips daripada ejen-ejen lain. So itu satu contoh. Keduanya tadi saya dah cakap tadi pasal kontes. So kontes macam bulan ni kita ada cash contest. Dah lama tak ada cash contest rasanya. So bulan ni memang company Get B sudah sediakan kontes. So mana yang baru join tu insyaAllah boleh terus kejar cash contest untuk beli iPad. Ini satu peluang yang baik lah, maksudnya terus dapat invest. Tapi kalau mana yang boleh invest terus, invest lah, saya suggestkan terus invest. Kalau tak ada, tak apa. Lepas tu saya pula jenis suka bertanya. Saya ni memang daripada awal lagi memang kalau saya tengok, okey, nampak saya tengok masa tu ada keluar carta kan. So pada masa tu adalah satu rakan sahabat kita di agensi memang selalu tiba-tiba potong last day tu dia bukan potong last corner. Alamak, apa rahsia dia kan. So saya suka jumpa. So, saya set ni, saya cakap dengan Capet, so saya segan lagi kan. Kita orang tak kenal, so kita Capet, jom kita jumpa ni. So saya jumpa. Lepas tu pada masa tu pun saya masa tu kita dah nak habis MCO masa tu, kita dah boleh start jumpa orang. So saya cakap Capet, jom kita jumpa GM Aceh, jom kita jumpa GM Al, jom kita jumpa Kiki. Masa tu semua yang hebat-hebat kan. So saya banyak belajar di situ, saya banyak bertanya. And in fact, masa bulan pertama, kedua tu hampir tiap-tiap hari saya telefon, saya kacau IO saya, kejap-kejap saya telefon. Tak pun WhatsApp, kalau dia lambat reply, saya call. Cakap lambat sangat ni, cakap tak boleh ni, jangan call. So kita terus tanya. So itu actually rahsia saya lah, tak adalah rahsia sangat. So actually and always open to learn. Macam saya kira walaupun kat luar title director kan, tapi di Takaful saya ejen ni, saya rookie ejen lagi. Ramai lagi yang hebat-hebat. So maksud kita mana yang ni mungkin kena buang ego sikit lah. So saya terus terang, saya tolak tepi ego, saya tak tengok saya punya ni sebab saya memang is nobody. I'm a nobody dalam Takaful ni. Saya masih belajar, walaupun dah setahun ni pun saya masih belajar, saya masih jumpa, saya suka jumpa. So masa NYCP tu saya banyak ketemu mana leader-leader saya dah kenal melalui FB. So saya dapat bersembang dengan orang sikit sebanyak lah. Saya memang suka macam tu, saya suka korek rahsia ataupun kita belajarlah. I mean setiap leader mempunyai dia punya kekuatan masing-masing kan. So kita cuba untuk tiru dan apply lah. Macam saya memang tengah target untuk kerja kepada unit manager yang saya tanya rahsia macam mana kita diorang build diorang punya team, macam mana dia coach dia punya team, benda-benda yang ni. And alhamdulillah dalam Great Eastern ni tak ada yang locate. Leader-leader dan so far yang saya ketemu semua tak locate. Cuma GM, saya nampak GM Ida Rafida, saya belum berani tegur lagi. InsyaAllah nanti saya tegur. So, saya dengar banyak cerita lah hebat tentang GM Ida. Cuma belum berani bertegur lagi. Tak ada kesempatan. Itu nampak masa di Club Med. Itu saja. Itu pun kita tengok dari jauh je. Kita tunggu je. Nanti okey. InsyaAllah nanti ada peluang nanti. Itulah rahsia. Tak ada banyak rahsia lah. Actually nanti kalau once you all join kita nanti insyaAllah nanti saya boleh je kalau nak duduk dan sembang macam mana saya buat secara detail lah. Ini secara kasarnya itu je lah. Saya memang tu banyak bertanya. Okey, terima kasih Amar. Ringkas, padat dan padu. So basically Amar tak menjadikan alasan tak ada iPad masa tu sebab apa, support yang agensi bagi, support sistem yang agensi bagi sangat mantap, yang mana Amar boleh bergerak tanpa iPad. Tetapi of course kalau kita nak bergerak dengan lebih laju, lebih cepat, kita kena ada iPad sendiri kan. Dan masa tu kan Amar kata Amar kena potong gaji, mana nak beli iPad, tetapi ada cash contest. Dapat pula duit, bolehlah beli iPad. Dari apa yang saya dapat simpulkan adalah beberapa perkara. Yang pertama, attitude kita. Kita mesti, keinginan untuk belajar tu nombor satu. Okey, kena rajin datang training. Okey, meeting jangan culas. Lepas tu, rajin bertanya dan buang rasa ego. Seorang yang bergelar director, 26 tahun pengalaman bekerja. Okey. Dan orang kata lulusan universiti luar negara. Kalau nak ikut ego, tinggi ego ni.
kan. Tapi dia masuk takaful, dia buang semua ego dia. Dia kata dia kena bergerak bermula dari bawah, dan sekarang nampak Amar is on track dalam kerjaannya dalam bidang takaful. Okay, thank you Amar. So sekarang ni kita nak berbalik kepada anak muda kita. Okay, anak muda kita Rahman. Okay. So macam Amar tadi, okay, perjalanan Rahman pun sebenarnya dalam takaful sangat cepat kan. Kalau tadi Rahman kata dalam masa setahun boleh cover gaji 5 tahun yang hilang tadi. Saya tak tahu berapa gaji, saya tak tahu. Kan, tapi kita boleh bayangkanlah anak muda yang hebat ni yang dah dapat tawaran bekerja sebagai seorang manager di MBSB Bank. Okey, kita boleh agaklah berapa gaji dia masa tu. Okey, dan dia cover semuanya dalam masa setahun saja. Okey, dari mana Rahmat ni pun dapat kenaikan pangkat ke unit dalam masa 2 tahun on track. Okey, Rahmat sekarang sebenarnya merupakan seorang pemilik perniagaan macam cakap tadi. Sebagai seorang unit manager, dia mempunyai tim yang dia perlu uruskan. Okey, jadi mungkin Rahmat boleh bercerita sedikit apakah persediaan yang Rahmat buat sebelum bergelar sebagai unit manager pada usia 28-29 tahun ni 28-29 tahun ni nak lead pula 28 orang lagi ni. Kita kalau dekat company yang orang-orang muda ni kadang-kadang dia punya jadi assistant manager, bawah dia ada 2-3 orang. Tapi Rahman belum 30 dah ada 28 orang yang dia kena uruskan. Jadi apa persediaan Rahman sebelum menjadi seorang unit manager dan bagaimana Rahman menguruskan perniagaan yang Rahman ada sekarang ni? Mungkin Rahman boleh kongsikan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit sebanyak saya banyak menggunakan pengalaman semasa saya industri perbankan. Okay, especially semasa saya di bank negara. Saya bukan nak kata sebelum tu masa saya pernah kerja di M-Bank, M-Life, tapi saya di bank negara ni dia lain sikit. Okay, saya cuba nak kaitkan macam mana pengalaman semasa saya bekerja di bank negara dan macam bagaimana saya apply pengalaman tersebut, praktikal tersebut ke dalam bisnes takaful. Okay, saya masa di bank negara, okay, saya ada ramai tim yang boleh dikatakan sebagai non-executive lah, yang saya kena manage semua ni. Okay, saya kena bantu dia dari segi apa lagi proses enhancement yang boleh lagi memberi satu efisiensi dalam daily operation yang dia lakukan, dan saya juga kena handle beberapa financial institution kan di Malaysia ni, sama ada bank, sama ada company insurance. Jadi bila mana saya ada orang kata apa stakeholder ataupun team yang saya kena manage di bawah saya ni, jadi sedikit sebanyak pengalaman dalam pengurusan tim tersebut kan. Bila pengurusan tim ni terlampau umum lah kan, kalau saya nak detailkan pengurusan tim ni dari segi apa input macam penambahbaikan flow tim tu sendiri kan. Macam saya fikir macam lagi 2 tahun aku akan bergelar sebagai, insya-Allah masa tu kan, insya-Allah kita tak tahu lagi, insya-Allah aku akan bergelar sebagai unit manager kalau ada rezeki. Jadi untuk saya bersedia lagi 2 tahun tu, pada masa sebelum tu lagi saya dah bersedia dah mentally dan secara praktikal saya dah bersedia dah untuk bimbing tim saya dan bawa tim saya. Dengan apa yang saya prepare untuk tim saya, dari segi apa training yang saya boleh buat kan. Saya meletakkan diri saya ni sebagai ejen masa tu kan, ejen yang baru nak join. Apa yang dia nak tahu daripada leader dia, apa yang dia nak tahu daripada leader dia yang bawa ke dalam industri takaful ni. Okay, dan bila saya meletakkan saya dari sudut tersebut kan, saya tahu apa yang saya boleh sampaikan kepada tim saya. Nampak tak kat situ? Jadi bila saya meletakkan diri saya dekat tempat tersebut, jadi ini lebih mudah connection saya dengan tim, dari segi knowledge transfer, dari segi connection macam bonding tu kita lagi senang. Kita tak timbulkan gap apa semua, kita tak ada. Dan dalam bisnes takaful ni dia tak ada. Okay, walaupun saya lebih senior daripada tim saya, itu semua saya tak create that budaya atau culture. Okay, dan selain daripada tu juga, saya juga dah mentally dah well prepared kan, melalui pengalaman yang saya timba daripada saya punya GM Momaizi, dan saya IO saya ada dalam ni kan, UM Zahir sendiri. Saya belajar segala taktikal ataupun strategi dalam menguruskan bisnes takaful ni, sama ada dalam short term ataupun untuk long term kan. Contoh yang paling senang saya boleh bagi,
bila saya ajak seseorang, kawan saya kan, contoh kawan saya dalam ni, contohnya Salahuddin lah contohnya kan, saya bawa dia dalam bisnes takaful ni, saya takkan biar dia terkapai-kapai. Saya akan provide, saya akan tanya, apa target engkau dalam bisnes ni? Contoh, dia kata, target aku tahun pertama 5,000 income. Okay. Jadi saya akan buat satu unjuran ataupun projection berapa banyak sale yang kau kena buat dalam masa setahun dan apa komitmen yang kau kena buat in order nak capai kau punya target. Jadi, bila kita dah set all those requirement ataupun all those target untuk team, jadi team ni lebih nampak, lebih disebabkan kita punya proposal tu kan lebih structured. Jadi sedikit sebanyak ianya membantu saya berfikir macam mana saya nak bantu team, and at the same time ianya membantu team saya faham, oh macam ni rupanya kalau nak target income sekian-sekian, ini yang kena buat. Sebab everything dalam kehidupan kita takkan dapat something yang hanya dengan bergoyang kaki, betul tak? Nak tak nak kena usaha. Dan dalam Al-Quran sendiri banyak highlight ayat-ayat Al-Quran, sesuatu kita akan dapat dengan usaha, betul tak? Jadi nak tak nak kena usaha. Cuma usaha tu kita salurkan melalui strategi yang proven sukses daripada leader-leader kan. GM yang macam saya lihat tadi, GM Umaizi, UM Zahir, dan even saya sendiri, saya ada pengalaman saya cuba modulkan beberapa gerak kerja yang boleh membantu tim saya kan. Sebab saya kena fikir, saya tak boleh fikir saya bulan ni je lah kan, aku bulan ni je lah, aku ada tim bulan ni je, sale aku bulan ni je. So lagi 2-3 tahun ke hadapan, itu yang saya kena fikir. Sebab saya ni bakal menjadi seorang business owner. Saya bukan menjadi lone ranger, bergerak seorang-seorang. Saya tak nak benda tu. Jadi nak tak nak, saya kena ada prinsip people person kan. Saya kena be people oriented punya person, so that saya boleh menguruskan tim saya ataupun bakal tim saya, dan at the same time saya boleh mengurus diri saya sendiri. Bukan bermakna saya menguruskan tim saya, diri saya pun tak baik, tak. Saya sendiri pun ada saya punya tugas-tugas tersendiri yang saya kena buat. Inilah yang saya nampak suatu bisnes yang dia memberi satu kepuasan untuk saya. Sebab apa-apa yang kita buat, dia akan, saya personally dan dalam culture agensi kita sendiri, kita cuba dokumentkan pengalaman kita itu, dan akan datang ejen generasi demi generasi boleh refer saja, boleh buat modul tersebut sebagai bimbingan asas untuk dia bergerak dalam bisnes ni, supaya once dia join, dia terus boleh bergerak dengan pantas dan dengan berdikari. Jadi dari segi income, kita nak earn income tu lebih cepat sebab kita dah ada documented punya modul yang kita dah provide dekat team kita sendiri. Okay. Okay, thank you Laman. Terima kasih. Okay, so apa yang saya boleh simpulkan daripada apa yang diperkatakan oleh Ammar dan juga Rahman pada posisi yang kedua ni ialah basically mereka bercakap tentang support system, yang mana Rahman dan Ammar mereka ni orang kata mendapat manfaat atau menggunakan sepenuhnya support system yang diberikan oleh agensi dan juga syarikat Great Eastern. Dan sekarang Rahman sebagai seorang leader, sebagai seorang unit manager, memberikan support system yang sama juga kepada ahli-ahli pasukannya, team member yang selama 28 orang tu, yang dia nak bawa sama-sama berjaya macam dia kan. Jadi kepada anda di luar sana, anda yang menonton ni, yang masih lagi berkira-kira nak jadi ke tak jadi ejen takaful ni, susah ke senang, produk tak tahu, takaful tu apa benda kan, ni dengar pasal hibah, medical card, apa benda income replacement ni kan. Jadi anda tak perlu risau. Sebab apa? Saya boleh katakan Rahman dan Ammar ni adalah dua living proof. Living proof yang mana kita boleh nampak kejayaan mereka yang mereka dapat dalam masa yang singkat, dan dalam masa yang sama mereka berkongsi dengan kita bagaimana support system yang diberikan, yang disediakan membantu mereka, banyak membantu mereka untuk mereka berada di mana mereka berada sekarang. Okey, jadi kepada anda yang masih lagi berkira-kira, takut-takut, jangan risau. Okey, yang anda perlukan sekarang adalah kekuatan untuk mengambil tindakan pertama, iaitu sign up sebagai seorang ejen.
Saya pula yang terlalu bersemangat ni. Okey, kita tak nak buang masa lagi. Kita terus ke posisi yang ketiga. Okey, kita terus ke posisi yang ketiga. Okey, kepada Amal dan Rahman, soalan yang sama. So saya baca sekali, nanti lepas Amal terus Rahman jawab. Okey. Kita dah dengar bagaimana permulaan kerjaya Amal dan Rahman dalam bidang takaful dan bagaimana kedua-duanya bercakap tentang sistem sokongan atau support system yang sangat kuat yang memainkan peranan penting dalam kejayaan mereka pada hari ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Amal dan Rahman, apakah yang mereka perolehi sepanjang berada di dalam industri ini? Maksud saya dari segi tangible dan juga intangible benefits. Maknanya benefit kita nampak dan yang kita tak nampak. Nampak ni macam duit kan. Tak nampak ni apa ni dari segi kita ni kepuasan diri kan. So apa benda yang Rahman dan juga Amal dah dapat dari segi intangible dan juga tangible benefits sepanjang berada dalam industri takaful ni. So saya silakan Amal dahulu. Okay, sebenarnya banyak tu actually. Tapi of course lah, the first thing yang dapat yang saya nakkan pada masa mula-mula tu memang of course lah commission kan. Sebab saya memang nak kena cover gaji saya kan. Tipulah kalau saya cakap waktu saya tak kerja duit kan. Apa tu memang target tu alhamdulillah, syukur alhamdulillah dengan izinnya dalam masa 5 bulan tu saya dapat cover balik gaji tu. Dan masih on track so far lah. Alhamdulillah untuk tahun ni saya target maybe by end of the year tu saya boleh buat full time lah, secara full time. So saya berhenti dan saya buat secara full time. Itu yang pertama lah. Dan of course kedua yang mungkin tak tahu lah, mana you all yang kat luar tu recognition. Kalau pekerja di luar tu mungkin end of the year mungkin ada, mungkin tak ada. Itu pun kalau based on you punya ni lah kan, on your company. So mana yang company yang baik hati mungkin dia bagi recognition. Tapi alhamdulillah saya sepanjang di ni dan based again based on merit recognition tu kan, ada je. Setiap bulan di agensi kita ada carta macam bulan lepas tu okey kita ada keluarkan carta, tapi macam overall pun kita ada untuk macam masa 2021 tu saya tak expect pun dalam masa 6 bulan tu okey saya dapat anugerah rookie agent di Alhamra lah, nak dapat masa tu di apa tu di company wide mungkin ni because semua performance agent lain semua memang sangat hebat lah. Tapi alhamdulillah masuk tahun 2022 ni ada je lagi macam tahun lepas tu satu lagi saya qualify ke Dubai lah, so another recognition kan. Cuma dengarnya Dubai punya trip tak pergi tapi okeylah dapat duit. Again itu yang tangible kita dapat. So macam tahun ni alhamdulillah saya dah qualify set 4. Alhamdulillah saya dah qualify ke Club Med. Alhamdulillah tu yang saya jumpa GM Ida masa tu cuma tak berani nak tegur. Lepas tu alhamdulillah as of hujung bulan Jun tu unofficially lah sebab ada lagi mungkin dia nak tengok ada lagi kriteria kan. Saya dah qualify unofficially based on ANC sudah qualify ke London. Itu actually the highest qualification untuk para agent kita kan. So alhamdulillah saya dah achieve ke London. Tapi yang balik yang satu lagi pengiktirafan yang saya kira macam nampak kecil tapi macam ni lah, dijemput oleh agensi untuk membuat perkongsian. Saya suka berkongsi kan. So tak tahulah, I mean hopefully it helps people out there ataupun macam ni, hopefully kawan-kawan kita yang baru mungkin buat decision yang I mean setiap kita melalui apa tu different challenges kita tak tahu challenges masing-masing kan. Macam sekarang ni cakap harga minyak masak pun gila jauh beza. Sebab saya yang biasa buat grocery, saya tahu saya biasa beli yang Alif tu RM24 jadi ke RM40. Kira banyak betul dia punya beza dia kan. Itu salah satu contoh lah. So macam ni insyaAllah macam recognition tu akan datang kan. So itu yang ni macam masa MYC tu terkejut tiba muka saya keluar di skrin terpapar di skrin. Saya buat another sharing insyaAllah kepada untuk rookie. So mana join tu tak tahulah kalau dia punya kriteria untuk pergi ke RISE Convention tu. InsyaAllah saya akan bercakap di RISE Convention. So untuk para rookie
di Sunway Convention Center. Tu bagi saya itu semua recognition lah. Yang saya dapat kalau kat luar tu tak tahu. Dapat jemputan untuk bercakap di halayak ramai tu rasanya memang tak ada lah kot. Itu satu. Tapi yang sejujurnya lah kepuasannya ini bagi saya intangible lah. Kepuasan in terms of dapat membantu because saya dididik lah ataupun influence dengan saya punya orang tua kan. Orang tua saya, bapa saya ni memang suka membantu orang-orang susah. Kalau masih memang baru bulan puasa ni dia akan pergi ke ceruk-ceruk kampung cari orang yang susah, dia akan bagi. So macam saya dulu, kenapa aku tak boleh buat benda yang sama? Sebab of course kita balik kepada kekangan gaji tu kan. Gaji ngam-ngam, tak ada lebihan. Macam mana nak buat? Macam nak tolong orang? Diri sendiri, keluarga sendiri pun nak cover ngam-ngam je kan. So bila saya buat ni, alhamdulillah saya dapatlah cara insya-Allah untuk membantu. And actually secara tidak langsung pun kita semua ni sedang membantu atau akan membantu bakal balu dan bakal anak-anak yatim. Percaya tak? Kan bila contoh keramik hibah kan. So pastinya anak-anak tu akan kehilangan sama ada ayah atau ibu. So tu mereka tu anak yatim. So kita dah bantu mereka. So kepuasan tu saya belum lagi handle case untuk ni, tapi saya just diorang sign up saja saya dah rasa kepuasan tu. Lepas tu saya memang berpegang pada satu moto yang saya rasa one of the training session jugalah yang kita ada. I think salah satu speaker pada malam tu dia mention ayat ni dan saya pegang sampai sekarang. So kita dalam bisnes ni untuk memberi, bukan untuk menerima. Mungkin dalam sikit mungkin kena once you are in this business mungkin dapat kupaskan lah. So saya set that in my mind. So bila saya jumpa prospek, bila explain pada saya rasa actually I'm giving protection to this family, I'm giving protection to this particular parent, I'm giving protection untuk anak-anak mereka. So jadi berbeza kita punya approach bila jumpa klien. Itulah rasanya sedikit sebanyak apa yang saya dapat so far lah. InsyaAllah mungkin ada lebih lagi lah. Kita jaki kan, macam minggu lepas saya tengok GM follow GM ambil kereta baru kan. Itu nantilah. Itu insyaAllah kalau ada rezeki rasanya ada je. Okey, Rahman. Jadi kalau nak cerita kepuasan atau apa yang saya dapat ni, saya dan tim lah saya dan tim. Sebab direction saya dalam bisnes ni bukan bersifat individu lagi. Kepuasan lebih sesuatu yang lebih memberi kepuasan kepada saya bila mana saya dapat membangunkan diri sendiri of course, dan kedua saya dapat membangunkan tim saya sendiri. Okay. Dalam bisnes Takaful ni saya nampak kepuasan yang sangat memuaskan hati adalah bila mana saya dapat melahirkan leader lagi. Okay. Macam saya cakap tadi, culture bisnes Takaful ni dia bukan kita je kita nak berada di atas. Kita meraihkan sesiapa sahaja yang sangat eager ataupun passion yang tinggi dalam career growth kan. Sebab dalam Takaful, bisnes Takaful ni dia punya career growth, kalau saya boleh cakap secara umumnya, dalam masa kita adalah 5 tahun punya komitmen. Okay, dalam masa 2 tahun adalah kenaikan pangkat kepada unit manager sejak kita join. Okay, dalam masa lagi 3 tahun, berbaki lagi 5 tahun adalah kenaikan pangkat kepada group manager. Jadi komitmen 5 tahun ni saya nampak dia sangat memberi impact kepada saya sama ada individu saya sendiri dari segi career progression saya, dan of course income akan grow lah kan kalau ada career progression. Okay, dan cepat. Dan lagi satu, saya dapat melahirkan ramai lagi leader. Kita nak bantu ramai lagi anak muda dekat luar sana supaya dia ada kebebasan dalam berbelanja, kebebasan dalam berapa banyak target income ataupun pendapatan yang dia mahukan dalam untuk certain tahun lah. Okay. Dan saya sangat suka bisnes Takaful ni kerana saya boleh letak satu fix target. Contohnya saya kata, okay, tahun ni aku target
increment 7,000. 7,000. Okay, 7,000 increment. Jadi bila kita letak target tu dan kita kena berbalik kepada yang tadi, bisnes Takaful ni adalah betul-betul based on performance based, effort based. Kita usahalah buat macam mana pun, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita target tersebut. Sebab inilah satu bisnes yang saya nampak betul-betul hard work paid off. Ini yang saya nampak dalam bisnes Takaful ni. Dan of course, apa yang memberi kepuasan lagi kepada saya adalah bila mana saya dan agensi kita Alhamra ni dan juga Catchers kan dapat membina satu ekosistem berbisnes dalam kalangan ejen itu sendiri kan. Sama ada macam berbalik yang saya cakap tadi, sama ada kemudahan agensi, support system kan, dari segi training yang kita boleh provide dekat tim kita, dan lagi bimbingan buat kita. Bila kita dah ajar sana sini, kita bukan biar tim kita macam tu je, kita bimbing lagi, tanya lagi apa isu dia, apa masalah dia pada bulan tersebut, kenapa dia punya sale merudum. Jadi benda-benda macam ni saya nampak secara tak langsung dia memupuk kesabaran dalam diri saya sendiri dan memupuk untuk saya lebih detail kan. Saya cuba untuk memahami kan, selami hati nurani tim saya tu kan, apa masalah kau, aku nak tolong kan. Dan lagi satu saya nampak dia memupuk saya supaya berfikir secara kritis dan memikir apa lagi cara-cara ataupun strategi yang saya boleh beri dekat tim saya supaya dapat bantu dia keluar daripada kekangan masalah tersebut kan. Dan of course kepuasan yang lain yang saya dapat, alhamdulillah, ini saya dah share sedikit kepada rakan-rakan yang join malam ni. Ni bukan nak menunjuk tapi nak share sedikit. Okay. Peningkatan pendapatan saya sejak daripada 1 Januari sampai ke hari ini, saya boleh katakan sekitar 4 ke 5 ribu tahun ini sahaja. 4 ke 5 ribu. Okay? Dan saya nampak ini adalah sesebuah bisnes yang sangat-sangat cepat dia punya kenaikan pendapatan kan. Di samping kita keep on buat kerja macam biasa kan, saya keluar sana sini dan dengan masa lebih fleksibel, jumpa orang sana sini. Pula tu saya suka berkongsi, saya suka bercakap. Jadi saya gunakan kelebihan saya ni kan untuk memberi kesedaran berkenaan dengan Takaful, untuk ajak masyarakat di luar sana untuk buat satu bisnes ataupun join saya untuk sama-sama mengemudi bisnes Takaful ni kan, sama-sama untuk berjaya dalam bisnes Takaful ni. Dan yang paling saya berpuas hati adalah yang tadi tu kepuasan saya dalam berbisnes, tapi secara personal ataupun personal untuk keluarga saya boleh dikatakan the sole breadwinner of my family kan. Saya tak perlu lagi mesti saya bekerja, melainkan kalau dia nak bekerja itu adalah pilihan sahaja, tak wajib. Saya nak katakan alhamdulillah dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi melalui bisnes Takaful ni selama 2 tahun lebih sikit kan, dan saya dapat cover segala komitmen isteri, komitmen saya. Dan alhamdulillah bila saya nak pergi bercuti sana sini, saya tak perlu lagi nak kena berebut cuti dengan staff tempat kerja saya dulu. Saya ingat lagi masa tu saya nak ambil cuti cuti Wan Bersalin. Terpaksa kena balik awal masuk kerja sebab berebut cuti dengan staff yang senior. Jadi saya yang junior ni takkan saya nak bantah, betul tak? Jadi benda-benda macam ni yang memberi kesan kepada saya yang sekarang ni saya boleh bercuti time bukan peak season kan. Orang bercuti time contohnya weekend ataupun time hari raya kan, time cuti sekolah panjang. Jadi saya boleh pilih aku nak pergi bercuti dengan family aku time bukan yang pack sangat. Jadi saya boleh elak jam dan saya boleh pergi bercuti berapa lama yang saya nak tanpa saya perlu fikir nanti aku pergi cuti lama ni nanti bos jeling-jeling aku masuk office nanti kan. Jadi saya tak perlu fikir tu semua kan. Di samping bisnes Takaful juga saya boleh buat di mana-mana sahaja kan. Sama ada saya bercuti sebab dia punya modal iPad saja. iPad kan. Saya nak submit sale saya, permohonan Takaful, permohonan medikat, iPad. Kalau team kan, saya tak abaikan team walaupun saya pergi bercuti. Kalau team ada tanya phone, saya terus jawab. Jadi benda-benda macam ni yang memberi satu kepuasan kepada saya kan.
sama ada sekarang, insya-Allah untuk long term pun saya nampak inilah modal utama yang memberi kepuasan kepada saya dan tim saya sendiri, insya-Allah. Okay, thank you Rahman. Okay, so sekarang ni kita nak cepat-cepat ke pusingan terakhir. Pusingan keempat. So kita dah dengar perjalanan macam mana mereka bermula, apa yang mereka lalui dan bagaimana mereka berada pada kedudukan sekarang, kepuasan mereka. Tapi saya meletakkan diri saya kepada diri para prospek, para orang kata bakal-bakal penerima takaful tu. Masih ada satu persoalan yang sangat besar lagi dalam diri saya selaku bakal perunding yang masih berfikir nak jadi tak nak jadi. Okay. Jadi saya bagi seminit saja kepada Rahman dan juga Amar, okay, untuk beritahu kepada semua bakal perunding takaful kenapa mereka perlu menjadi perunding takaful. Silakan Amar dulu seminit, lepas Amar terus kepada Rahman seminit. Okay, quick one. Saya attended sesi yang sama setahun yang lepas. Dan Alhamdulillah buat decision yang terbaik dalam masa setahun. Dalam masa 5 bulan saya dapatkan gaji saya balik, yang saya hilang 50% tu. Kedua, reward, macam-macam reward. Kursi yang saya duduk, screen yang saya guna depan ni semua free. Free daripada GetB, daripada reward-reward. Ketiga, recognition. Memang banyak recognition. Apa kita buat kita dapat, and apa tu, kepuasan tu bila dapat share kan. So sharing daripada agensi sendiri, daripada agensi lain, and then of course the positive vibe dengan energy tu kan. Oh, tu memang additive. Kita nakkan tu. Sebab saya tak pernah jumpa lagi bisnes yang give you that, even though daripada agensi yang berlainan atau ni kan. Tapi yang paling best tu tak ada orang akan menghalang. Maksudnya kita semua based on our ini kan. So takkanlah menjek mah cukup lah. Untuk tahun ni awak dah buat sale cukup dah cukup dah. Tak ada. Dia takkan buat macam tu. So apa yang stopping us actually daripada untuk achieve lebih tu kita je, diri kita je actually. So tanya diri saya, so what's next kan? So buat macam saya, terus tanya yang siapa yang jemput anda pada sesi malam ni, sembang dengan dorang, dapatkan date untuk exam. So exam tu memang ada tiap-tiap minggu. So buatlah perkara yang betul. Saya saya akhiri dengan satu quote daripada Abang Pola, daripada majlis MMICP kita hari itu, it's never too late to start. Saya pada malam ni nasib baik Kepet tak tanya tak mention berapa umur saya kan. So it's never too late to start. So apa-apa umur yang you all ada sekarang, never too late to start. Itu saja saya punya pengakhiran. Okey. Apa yang saya nak sampaikan kat sini dalam masa seminit ni, mungkin lebih sikit lah. Okey. Selalunya kan orang akan rasa takut nak cuba sesuatu yang baru, sebab bila benda-benda melibatkan modal kan, bisnes apa pun pasti ada modal, sama ada sikit ataupun banyak. Okey, dan apa yang saya boleh katakan kat sini adalah bisnes takaful ni modal dia sangat minimal, serendah RM80 sebulan, RM80 sahaja. Okey, RM80 sahaja. Jadi bila modal kecil ni kan dengan untung yang beribu kali ganda, saya cakap lah untung macam mana kan. Tadi Abang Amar pun dah ada cerita pasal pendapatan dia, even saya sendiri pun dah ada cerita pendapatan saya macam mana. Jadi nak kata memang keuntungan tu memang berlipat-lipat kali ganda lah. Cuma apa concern seseorang, dulu even saya pun macam tu kan. Saya takut kalau aku join ni rugilah kalau aku tak menjadi kan. Kalau aku tak menjadi nanti rugilah duit aku RM80. Tapi kalau lah dengan modal sederhana RM80, kalau kita cuba dulu join buat bisnes takaful ni, kalau tak menjadi, kita pun untung. Kenapa saya kata untung? Sebab kita belajar sesuatu yang baru, yang mana kita akan nampak mungkin untuk culture ataupun mungkin untuk pattern bisnes macam ni kurang sesuai dengan aku punya profile kan, ataupun mungkin dalam masa kita join takaful, bisnes takaful ni kan, kita dah attend training, leader kita dah ajar itu ini, soft skill apa semua, praktikal. Jadi pengalaman tersebut mungkin kita boleh apply ke dalam bisnes lain ataupun ke dalam kehidupan kita. Sebab kita kena faham, kehidupan ni kadang-kadang kalau muda macam saya ni kan, ianya bersifat trial. Kita nak cuba kan, kadang-kadang kita tak menjadi pada destinasi yang pertama, mungkin destinasi yang kedua menjadi. Jadi mungkin along the way kita cuba tu,
pengalaman tu bolehlah sedikit sebanyak mematangkan kita untuk memberi sesuatu yang lebih menjadi pada destinasi yang mungkin destinasi yang kelima baru kita menjadi, kita buat bisnes, betul tak? Dan apa yang saya suka sangat Takaful ni adalah ianya bukan sekadar bisnes, tapi bisnes yang boleh diwarisi. Ini yang paling saya suka sangat. Kita punya team, bisnes partner kita boleh diwarisi, dan kita punya pendapatan, pelanggan kita boleh diwarisi. Dan even bisnes Takaful ni dia ada satu benefit kan. Dia ada satu benefit. Satu kalau kita kerja office, dia ada satu benefit KBSP kita suka kan. Ini kita panggil sebagai deferred benefit. Ini bolehlah so call kita cakap macam KBSP. Jadi benda-benda macam inilah extra point yang kita rasa macam inilah bisnes yang saya rasa best sangat. Dan commission macam saya cakap tadi, makan selama 6 tahun. Lama tu. Satu sale saja makan 6 tahun. Carilah bisnes mana boleh makan selama 6 tahun. Yang kita kena tengok. Dalam situasi sekarang ni, kan, keadaan sekarang, kita kena tengok demand bisnes Takaful ni ke atas produk medical card dan hibah sangat-sangat mendesak. Dia tak sama tau. Macam Takaful yang lagi 10-20 tahun lepas. Masa tu kesedaran masyarakat mungkin tak begitu aware dengan Takaful. Tapi sekarang kita buka je mulut. Okey, aku nak apply lah. Okey, kau boleh tak bagi aku quotation? Nampak tak kat sini betapa demandingnya Takaful ni dengan keadaan semasa. Itu saja. Okay, thank you Rahman. Walaupun terlebih daripada seminit yang diberikan, tapi tetap sangat informatif. Saya ni kalau Rahman bercakap, saya cakap terang, kalau Rahman bercakap, kalau saya tak tengok muka dia, katakanlah dia tak on kamera, saya dengan suara saja, saya mesti ingat dia ni umur 40 lebih. Sebab dia sangat matang. Anak muda yang berumur 29 tahun tetapi satu pemikiran yang sangat matang dan sangat hebat sebenarnya. Okey. Jadi saya berharap orang kata dengan perkongsian keduduk panel kita pada malam ini sebenarnya telah sedikit sebanyak atau banyak menjawab persoalan-persoalan yang anda semua ada tentang prospek kerjaya dalam Takaful ni. Okey. Jadi saya boleh katakan secara orang kata summary okey, kesimpulannya adalah kita boleh menjadikan Takaful ni, bidang Takaful ni sebagai satu kerjaya kita ataupun sebagai perniagaan kita ataupun kedua-duanya sekali, bergantung kepada di manakah anda berada. Jika anda masih lagi bergerak sebagai seorang ejen, bermakna anda hanya menumpukan kepada diri anda, maka jadikan ia sebagai satu kerjaya. Tetapi apabila anda mendapat kenaikan pangkat kepada unit manager dan juga group manager, maka jadikannya ia sebagai kerjaya dan juga sebagai satu perniagaan anda. Okey. Jadi, pendek kata, insya-Allah berbalik kepada soalan saya yang pertama tadi sebelum di peringkat awal kan, saya tanya tadi, ada masa depan ke Takaful ni? Maka jawapannya adalah yes, ada masa depan anda dalam bidang Takaful ini, insya-Allah. Jadi sekarang saya buka ruang soalan kepada anda semua untuk bertanyakan soalan-soalan kepada ahli panel kita, dan apa yang anda perlu buat adalah unmute your mic, perkenalkan nama anda dan terus bertanya soalan yang bermain dalam fikiran anda. Silakan. Sekarang saya buka kepada sesi soal jawab. Jangan malu, jangan segan. Nampak ada soalan Okey, di chat. Faizul tanya, apa kelayakan untuk jadi perunding Takaful? Dari Muhammad Faizul. SPM je. Betul, SPM saja. Okey, kelayakan paling rendah adalah minimum SPM. Okey, maknanya kalau anda ada SPM, dah boleh memohon untuk mendapat menjadi seorang ejen Takaful. Dan mungkin ada yang risau, mungkin orang kata dah lama kan, dah mungkin dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ambil SPM kan, dan CJ SPM itu dah hilang. Jangan risau, anda boleh memohon secara online kepada unit peperiksaan,
di Kementerian Pendidikan, dan insya-Allah dalam masa seminggu anda akan mendapat sijil anda dan anda terus menduduki. Okey, ada soalan lain? Okey, ada satu soalan sini. Dia tanya apa maksud bisnes yang boleh diwarisi. Saya rasa soalan ini kepada Rahman sebab Rahman bercakap tentang perniagaan yang boleh diwarisi. Mungkin Rahman boleh terangkan apa maksud bisnes yang boleh diwarisi. Okey, terima kasih. Saya rasa soalan ni kalau saya jawab saya takut tak begitu detail. Jadi saya nak pass kepada saya punya super duper senior, itu GM Humaizi, untuk tolong jawab soalan ni, insyaAllah. Okey, pewarisi ni maksudnya kita boleh buat succession planning. Dia ada pelbagai cara lah sebenarnya. Kalau kita boleh buat succession planning, kita boleh lantik sesiapa untuk mewarisi perniagaan kita, ataupun kita boleh, depends, kita boleh letak sesiapa saja, tapi biasanya orang letak wife ataupun anak lah. Tapi kalau orang yang single, dia boleh lantik adik dia ke siapa-siapa ke untuk mewarisi perniagaan. So maksudnya bila meninggal dia akan take over bisnes ni lah, as if macam orang tu terus dapat kenaikan pangkat ke group manager. Okey, terima kasih. Dan terjawab. Itu orang berpengalaman. Okey, ada soalan lain? Saya tengok di chat juga. Yang nak bertanya terus pun boleh. Jadi pendek kata, kalau buat bisnes takaful ni jangan risau, nanti kalau berlaku kematian bisnes ni bagikan orang lain, tidak maknanya tadi dinyatakan bahawa perniagaan boleh diwarisi, diturunkan kepada ada soalan keluarga kita. Ada soalan dekat chat. Okey, ada orang tanya tak pasti, nama dia nombor je. Macam mana nak beranikan diri untuk approach orang? Ya, rasa malu dan tak yakin. Okey, mungkin jenis seorang yang orang kata introvert, tetapi so dia nak tahu bagaimana nak beranikan diri untuk approach orang yang dia tak kenal. So siapa, Rahman atau Amal jawab? Biasa jawab. So basically malu tu kan pasal akan datang bila kita rasa takut atau tak confident tentang produk tu. So actually persiapkan diri, insyaAllah once kita dah attend training, kita dah tahu sedikit sebanyak tentang apa yang tu, insyaAllah kita akan berani. And again, berbalik pada tanya pada diri kita, kenapa kita buat bisnes ni ataupun kenapa kita jadi ejen takaful tu kan. So macam saya tu, saya cakap saya nak kejar gaji. So saya buang ego, saya buang malu, saya tanya je lah. Of course macam saya cakap tadi, kita prepare ourselves lah. Kita dah tanya, kita dah tahu produk tu. Macam saya cakap tu, saya banyak masa mula join tu, saya almost every day saya tanya IO. Kalau ada orang tanya tu, saya cakap tunggu, nanti saya akan tanya lebih orang yang betul lebih tahu. Even sekarang pun, even today, hari ni pun saya ada benda yang saya tak tahu lagi. So saya tak perlu malu pun actually. So saya cakap tak pernah tunggu, saya tanya pada orang lain, nanti insyaAllah saya jawab. So insyaAllah perasaan malu itu sendiri akan hilang. Sebab kita tahu kenapa, satu why, kenapa, and then of course kita dah persiapkan diri lah. Mungkin harap itu membantulah dalam jawapan pada soalan tu tadi. Okey. Rahman, tambah Rahman? Lebih kurang Abang je sebenarnya kan. Jadi sebanyak tu lebih kurang sama. Cuma dia mula-mula malu ni. Saya dulu pun malu juga. Saya pun malu sebenarnya. Okay? Nak approach orang ni kan, kita terpaksa tebalkan muka kan. Saya ingat ni dulu semasa saya pernah join sebuah company kan, yang mana dia quite conventional lah kan, sebab saya kena pergi door to door kan, nak kena sebar flyers. Jadi dari situ saya belajar lah. Memang malu, memang sangat-sangat malu sebab saya tak mempersiapsiagakan diri saya dengan orang cakap ilmu dan skill nak approach orang. Dan jangan risau, bila mana kita join je di Takaful ni kan, kita punya
sistem dalam agensi ni, kita memang sangat-sangat support each other. Sampailah tengah malam pun kadang-kadang kita reply lagi kepada ejen yang bertanya. Punyalah support team ni kan. Tengah malam pun reply lagi, tak tidur kan. Lagi tu lah, lagi tak tidur, lagi tu lah reply team nak bertanya. Sebab saya nampak bila kita tahu satu perkara tu, insyaAllah kita takkan malu untuk pergi ke depan kan. Pergi ke depan, present segala apa yang kita tahu kepada prospek ataupun bakal pelanggan kita. Jadi ilmu itu sangat-sangat penting, dan disebabkan itulah agensi kita sangat memberi penekanan ejen yang baru join ni kena berkorban sikit, attend training. Itu dia punya key. Okey, terima kasih Lama harap menjawab persoalan. Okey, kita ada soalan lagi sini daripada Aminadia. Okey, GE ada minimum requirement untuk fully sustain as part time tak? Berapa masa paling lama dari segi tahun untuk jadi as part time saja? Mungkin ada minimum requirement juga by GE. Okey, mungkin Lama boleh jawab yang ni? Okey, dari segi sustain tu insyaAllah requirement tu ada untuk semua ejen, sama ada part time ke full time, requirement sama sahaja kan, part time ke full time, dan ianya mesti dipenuhi, fulfill secara tahunan. Dia bukannya secara bulanan, tak. Okey. Jadi dan GE ni dia adil tau, dia adil kan. Kalau ejen tu sertai bisnes takaful pada kuarter pertama, dia punya requirement contohnya 18,000 kan, contohnya. Pada kuarter kedua kurang sikit kan, dalam 9,000 contohnya. Pada kuarter ketiga dalam 6,000 requirement sale. Dan pada kuarter keempat tak ada requirement, melainkan kena attend compulsory training saja. Jadi ini adil untuk ejen yang join pada sekian-sekian punya bulan kan. Dia tak adalah katanya untuk yang join awal tahun dengan hujung tahun sama je requirement. Jadi tak adil. Betul tak? Dah lah nak ambil masa, nak familiar dengan produk, skill, knowledge itu semua makan masa. Jadi requirement tu ada. Sebab ini adalah structured business. Dia tak boleh bebas. Join tak buat apa, itu tak boleh. Itu memang tak ada. Itu. Okey. Okey, jadi nak menyambung apa yang Rahman jawab tadi, specifically kepada rookie agent, dia tidak ada requirement. Sebabnya di Great Eastern ni kita tidak membezakan dari segi requirement, okey, untuk jadi part time ataupun full time. Okey. Jadi ada juga agent kita yang 7-8 tahun dah jadi unit manager, masih lagi bergerak secara part time, tidak ada masalah selagi mana kita fulfill dia punya requirement to become an active agent. Dia bukan isu sama ada part time ataupun full time. Okey, ada lagi satu soalan, mungkin kita minta Amal jawab yang ini. Okey, saya daripada Nurul Azmi Muslimin, saya nak tanya, as a start, siapa yang kita mesti approach dulu ikut pengalaman tuan untuk share pelan takaful ni untuk avoid rejection. Sebab kalau kena reject ni semangat jadi luntur, al-maklumlah kita ni rookie kan. Jadi siapa yang kita nak approach dulu, Ahmad? Of course, actually naturally kita akan approach orang yang kita kenal dulu lah kan. Orang panggil natural atau warm market. Rejection itu kita tak boleh lari. And bila saya set that mind dalam saya pindah ni, saya memang actually saya cari rejection. Saya suka reject orang reject, maksudnya lagi ramai orang reject, maksudnya mungkin ada benda yang saya silap buat. Tapi apa yang saya boleh overcome yang takut jadi semangat jadi luntur tu, yang saya berbalik kepada saya punya why lah. So tadi saya cakap tak kisahlah orang tu tak nak, tak apa, I move on to my next prospect. Sebab saya tahu saya kena kejar gaji 50% tadi kan, tak ada orang lain yang boleh bagi. Saya tak buat, saya orang tu reject saya, tak apalah, saya just move on. So we have to keep that in mind. So kalau betul rookie tu memang rejection tu akan ada, even kadang datang daripada adik-beradik kita sendiri, daripada orang yang kita kenal, kawan rapat. Sini tadi saya ada terbaca hilang kawan semua kan. Tak apa, jangan risau. Kita buat ni untuk diri kita sendiri, bukan untuk diorang. So itu yang kita kena fahamkan dan kita terapkan. So bila kita set that dalam kita yang minda tu kita set, so insyaAllah
Tak ada masalah. In fact, saya suka rejection. So maksudnya, mungkin ada saya tersilap cakap ke, tersilap approach ke. Saya gunakan tu sebagai untuk saya improve saya punya approach. Mungkin ada ni kan. So rejection tu, kita ni actually dalam bisnes ni memang, bisnes takaful ni memang business of rejection. So what's best is kita move on to the next prospect. Kita move on to the next prospect. Kita just move on to the next prospect. Hopefully itu menjawablah. Nuril Azmi ni member saya ni. Okay. Okay, thank you Amar. Okay, kita ada beberapa soalan lagi. So kita move very fast sebab masa pun dah 10.30 sekarang ni. Okay, daripada Najibullah mungkin soalan ni boleh kepada Rahman untuk menjawab. Secara ringkas Rahman, boleh terangkan sedikit dengan support system yang untuk ejen baru? Ya, support system saya bagi ke beberapa. Contohnya dari segi ready-made quotation kan. Ejen baru join ni kalau yang tak ada yang tak ada iPad ni kan, tak ada masalah sebab kita dah ada dalam dedicated folder dalam Telegram kan. Jadi ejen yang nak present pasal produk, benefit dan semua tu dah ada dalam Telegram. Jadi just plug and play saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari segi training pula kita ada dalam kita ada satu grup khas di Facebook kan, dan dalam tu ada recorded video. Jadi anytime kalau kita macam part timer dia tak sempat nak join semasa kerja ataupun malam ada certain hari tu dia tak sempat nak join sebab ada hal kan. Jadi jangan risau, kita ada recorded video dan kita boleh belajar anytime yang kita nak. Okay, senang. Okay, dan yang ketiga, kita ada staff agency, yang mana staff agency ni dia punya tugas membantu kita, especially ejen part timer lah kan. Kalau yang tak ada iPad, mesti kita berfikir macam mana aku nak submit sale. Jadi agensi ni memberi kelapangan untuk ejen-ejen yang baru join ni dan membantu dia dari segi submission. Jangan risau, kita dapatkan detail daripada bakal pelanggan kita dan duit payment itu semua, dan kita just forward saja kepada staff agensi tersebut dan dia akan tolong kita. Jadi sangat-sangat memudahkan. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Okey, soalan terakhir untuk Amar daripada Fuad Syakir Abdul Aziz. Saya duduk jauh jauh dari agensi ataupun leader. So mungkin untuk Amar soalan terakhir. InsyaAllah tak ada masalah. Walaupun jauh di utara, sebab saya ada few teammate saya yang berada, seorang di Johor Bahru, seorang di utara, adalah, dan seorang lagi di Pantai Timur ada. So as long kita dah, of course kita sebagai leader kita kena set kita punya target lah dengan teammate masing-masing. Dan sebagai ejen pula kita jangan pula segan. Kita jauh boleh je komunikasi dengan leader kan, dengan ni. So mana yang tak tahu tu telefon. Telefon pakai WhatsApp free je sekarang kan. Sebab kita memang dah bayar data kan. So tak kisah pun kita berada di mana. Janji kita jangan segan bertanya. Itu yang saya selalu terapkan lah. Jangan segan bertanya. Sebab kalau segan bertanya sesat jalan. So insyaAllah saya ada teammate saya hari tu saya dah tidur sebenarnya, tapi dia tiba-tiba dia telefon. Saya cakap, dah tidur ke? Belum. Ada aku ejen saya tu ada dalam ni, okey dia dah keluar. Tapi saya jawablah. Tapi insyaAllah kalau dia tanya, kita insyaAllah kita akan tolong. Pada mana-mana pun you punya introducer ni, insyaAllah dia orang akan bantu. So distance is never an issue lah. Hopefully itu menjawab Encik Fuad. So jarak bukan penghalang Amar? Bukan. Jarak bukan penghalang. Okey, cuma saya nak tambah sedikit yang baca doa tadi tu, Ustaz Akmal tu berada di Penang dan dia bakal naik pangkat ke unit manager tahun depan. Masih lagi bergelar seorang part timer kerana masih lagi merupakan seorang guru di sekolah di Penang. So kita ada Ustaz Akmal ni seorang yang part timer dan seorang guru part time buat takaful secara part time berada di Penang dan agensi berada di Kajang. Tidak ada masalah. Jadi jarak bukan penghalang. Okey, saya rasa sekadar tu saja perkongsian kita pada malam ini. Kita dah 10.35.
dah sampai ke pengakhiran. Jadi kita mula dengan pantun, kita kena berakhir dengan pantun. Kan tak elok kalau bunyinya kalau kita tak tutup dengan pantun ni. Okey. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pokok pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah sini. Bunga dedap di atas para anak dusun, pasang pelita. Kalau tersilat tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Semoga kita berjumpa lagi selepas ini di dalam agensi Alhamra dan juga Catchers. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan suratul Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.